Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita pada Allah Azza wa Jalla, dengan limpah kurnia taufik hidayah kita diberikan ruang kesempatan untuk bertemu lagi pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan segala kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Malam ini kita sambung lagi bicara kita berkaitan dengan generasi terbaik yang diistilahkan sebagai Jilul Quran, generasi Al-Quran, Nukhbatul Bashar, kalangan insan yang terpilih, yaitulah para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Di antara satu ungkapan yang pernah diungkapkan oleh tokoh-tokoh, ini bukan hadis tapi satu ungkapan, satu kata-kata, inda zikris salihin tata'attarul majalis. Ketika kita membicarakan tentang kisah-kisah orang saleh, maka majlis itu akan diwangikan. Maknanya ada satu kenikmatan dalam majlis yang kita bicarakan tentang kisah orang-orang saleh. Dan sudah tentulah dalam kalangan manusia selepas daripada para anbiya alaihimussalam, generasi yang paling baik adalah para sahabat. Dan malam ni kita akan sambung lagi kisah berkaitan dengan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat yang kita nak sebut pada malam ini mungkin terkenal, dan saya percaya kita pernah dengar nama dia. Paling kurang kita pernah dengar. Kalau kita tak lintas kisah dia secara detail pun, kita pernah dengarlah nama dia sepintas lalu. Iaitulah orang yang pernah diakui oleh baginda Nabi. Nabi sebut dekat dia bahawa Nabi kasih kepada dia. Jarang-jarang ni orang dapat satu pengiktirafan. Nabi sebut secara depan, secara musyafah, Nabi kata kepada dia, aku kasih kat kamu. Iaitulah Sayyiduna Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal, seorang tokoh yang cukup terkenal, dan dia adalah di kalangan sahabat-sahabat yang tidak dikurniakan usia yang panjang, tetapi jasanya kepada perkembangan Islam itu cukup hebat. Nanti kita akan tengok ketika dia masuk Islam, dia usia remaja, dan ketika dia dijemput pulang ke rahmatullah, usianya masih lagi muda. Maknanya dia di antara orang yang tidak dianugerahkan usia panjang, tetapi dengan usia yang pendek dia telah menggunakan segala-galanya untuk perkembangan dakwah Islam sehingga dapat dirasai oleh kita pada hari ini. Mu'adz ibn Jabal, namanya Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus bin A'is bin Adi bin Ka'ab bin Amr bin Uday bin Sa'ad bin Ali bin Asad bin Saradah bin Yazid bin Jusham bin Khazraj. Itu dia punya silsilah panjang yang penting. Nama dia Mu'adz bin Jabal, dan dia dari kabilah Khazraj, iaitulah salah satu suku besar yang berada di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya dia orang Madinah. Ayah dia nama Jabal, dia nama Mu'adz, sementara mak dia bernama Hindun binti Sahal bin Zaid, juga orang Madinah. Mu'adz, makna Mu'adz ni ialah orang yang mendapat perlindungan. Mu'adz kan kita kata ta'awuz, minta lindung, a'udzubillah. Jadi perkataan daripada pecahan yang samalah timbulnya Mu'adz, mana orang yang mendapat perlindungan. Menjadi satu kebiasaan di kalangan masyarakat Arab dahulu, bila mereka nak menamakan anak,
Nama tu nampak kadang-kadang macam bawa maksud yang pelik, tetapi sebenarnya mereka bertafaul. Mereka menganggap, mereka berharap sesuatu daripada nama yang mereka bagi. Contoh orang Arab zaman dulu dia suka buh nama Asad. Asad ni makna singa. Jadi kalau kita baca secara literal Asad nama macam, tapi mereka mengharapkan sesuatu budak yang diberikan nama Asad ni mungkin akan jadi tokoh sehebat seperti mana singa. Jadi itu di antara tradisi mereka. Jadi Muaz diberi nama Muaz dengan maksud mendapat perlindungan daripada sebarang gangguan dan sebagainya. Dan bila nama tu tak ada bercanggah dengan apa-apa, maka bila dia masuk Islam, dia dikekalkan nama tu. Dan banyak sahabat-sahabat Nabi, ayah mereka nama Muaz, anak mereka nama Muaz, dan di antara nama yang terkenal. Sementara Jabal ni maksud bukit. Bukit, kalau buh nama bahasa kita mana bukit. Tapi mereka buh nama Jabal dengan mengharapkan apa? Orang ni akan jadi kuat. Orang ni akan jadi seorang yang teguh berprinsip. Macam mana bukit tak boleh bergoyang, macam itulah manusia yang mereka namakan dengan Jabal. Jadi Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardah. Dia dilahirkan di Madinah, dan kalau mengikut catatan biografi yang lengkap, dari sudut fizikalnya dia seorang yang bertubuh tegak. Yang kata Muaz ni dia bertubuh tegak dan saiznya agak tinggi. Secara tepat tidak dinyatakan lah. Kalau hari ini orang tulis biodata orang ni dia ada berapa kaki apa semua, tapi dia sebut dalam kitab-kitab biografi ini, sebut secara umum bahawa dia di antara orang yang bertubuh tegak dan juga bersaiz tinggi, berambut sedikit ikal. Dia ada sedikit kerinting, tapi bukan kerinting yang macam orang sebahagian daripada orang-orang Afrika, bukan macam tu, tapi dia ada sedikit lah kerinting tu. Dan Muaz dicatat pernah berkahwin dengan wanita yang bernama Ummu Amr binti Khalid, dan dikurniakan anak yang bernama Abdul Rahman, dan kemudiannya Muaz digelar dengan panggilan Abu Abdul Rahman. Jadi dia ada anak yang nama Abdul Rahman, maka gelaran dia Abu Abdul Rahman. Itu secara asas pengenalan tentang Muaz ibn Jabal. Dia masuk Islam bila? Hampir kesemua daripada sumber sejarah menyatakan Muaz memeluk Islam hasil dari dakwah Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Yang ni kalau kita duduk dengar kisah sahabat dan kita baca sirah Nabi, kita akan ingat faktanya. Bagaimana di hujung-hujung ketika Nabi berada di Mekah, Nabi telah melaksanakan misi dakwahnya kepada orang-orang yang datang mengerjakan haji. Dan pada tahun tersebut yang dapat hasil daripada dakwah Nabi kepada jemaah haji, 6 orang dari kalangan orang Yathrib memeluk Islam. Yathrib nama asal ataupun nama lama kepada Madinah. 6 orang masuk Islam. 6 orang ni balik, dan 6 orang ni kempen cari rakan-rakan. Akhirnya tahun berikutnya datang 12 orang, buat satu perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggil perjanjian Bai'ah Al-Aqabah yang pertama. 12 orang ni bila dah buat perjanjian dengan Nabi, dia balik ke Madinah dan dia minta dari Nabi untuk hantar kepada mereka seorang wakil, seorang sahabat dari Mekah ni untuk pergi ajak mereka tentang agama. Sebab dia baru masuk Islam, asas pun tak berapa nak, dia tak tahu lagi banyak benda. Dia minta seorang wakil, dan Nabi pilih siapa? Nabi pilih Mus'ab bin Umair yang telah kita bincangkan kisah dia dalam beberapa pertemuan lepas. Mus'ab bin Umair dihantar. Jadi bila Mus'ab bin Umair dihantar ni lah, dia buat kerja, dia ajak mereka ni, dan dia kempen lagi ajak orang untuk masuk Islam. Antara orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair secara langsung adalah Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, dan dia menyertai 72 orang para sahabat datang pula ke Mekah pada tahun berikutnya untuk membuat perjanjian Aqabah yang kedua dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muaz bin Jabal masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair, dan dia termasuk di kalangan orang yang membuat perjanjian Bai'atul Aqabatus Tsaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua. 72 sahabat dan 2 sahabiyah yang bersama dengan Nabi SAW pada ketika itu. Dan jika dilihat secara tahun kelahiran Muaz dengan usia ketika dia masuk Islam, dicatatkan
sekitar usianya 17 atau 18 tahun. 17 atau 18, maknanya usia remaja. Waktu tu dia masuk Islam. Sebab bila diukur semula dengan tahun kelahiran dia dan dengan tahun dia masuk Islam tu, berdasarkan kronologi itu dapat dikatakan bahawa usia Muaz ketika dia memeluk Islam sekitar 17 atau 18 tahun. 17 atau 18 tahun. Dan apabila Nabi SAW berhijrah, Nabi berhijrah sampai di Madinah, proses pertama yang Nabi buat adalah mempersaudarakan Muhajirin dengan Ansar. Dan Nabi pasangkan Muaz ini dengan seorang sahabat hebat, orang Mekah yang datang bersama dengan Nabi, Muhajirin, adalah Abdullah ibn Mas'ud. Jadi Abdullah ibn Mas'ud dipasangkan dengan Muaz ibn Jabal. Jadi mereka ini saudara, begitu rapat dan semacam adik-beradik di antara Muhajirin dan Ansar. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Muaz ibn Jabal seperti mana dinyatakan oleh beberapa tokoh-tokoh biografi sahabah, antaranya Imam Al-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala, menceritakan tentang Muaz adalah watak penting kepada Islamnya seorang tokoh, seorang orang tua Madinah. Dia ni dari Bani Salamah, nama dia Amru bin Al-Jamuh. Jadi kalau kita baca kisah, kita akan jumpa nama sahabat ni, Amru bin Al-Jamuh, sahabat yang berusia lanjut. Dia orang Madinah. Jadi macam mana dia boleh masuk Islam? Rupanya latar kepada dia masuk Islam, orang yang menyebabkan Amru bin Al-Jamuh masuk Islam adalah Muaz bin Jabal. Amru bin Al-Jamuh ni, dia seorang yang telah pun berusia lanjut, dan dia ni pula mengalami masalah tempang lah, berjalannya tak berapa nak betul. Dan dia ni adalah dari Bani Salamah. Dia adalah penyembah tegar kepada berhala, kepada Tuhan yang dia buat. Dan Tuhan ni dia simpan di rumah dia. Tuhan tu milik dia. Jadi Tuhan tu dia tak kongsi dengan orang lain. Dia ada Tuhan khusus yang diberi nama dengan Al-Manat. Jadi Amru bin Al-Jamuh ni, kerja dia duk simpan Tuhan ni, duk sembah, duk. Jadi Tuhan ni dia duk servis tiap-tiap hari lah. Tiap-tiap hari. Yang dia namakan sebagai Tuhan ni. Muaz bin Jabal, dia kawan dengan anak kepada Amru bin Al-Jamuh. Nama dia Muawis. Berkawan. Dan anak Amru bin Al-Jamuh ni dah masuk Islam. Tapi tanpa pengetahuan daripada ayah dia. Cuma dia duk teringin juga, anak dia duk teringin kalau boleh ayah aku masuk Islam. Teringin, tapi tak tahu cara. Nak ajak tak boleh. Dia orang tua-tua, dia payah lah, dia kira tak mahu. Jadi satu hari Muaz bin Jabal dengan anak kepada Amru bin Al-Jamuh ni, mereka berpakat. Mereka pergi masuk rumah Amru bin Al-Jamuh. Dia pergi ambil yang kata Tuhan ni, dia pergi lempar dekat tempat buangan sampah. Jadi orang tua ni bila balik tengok, mana dia? Cari-cari tak jumpa. Pergi keluar-keluar rumah, dia tengok, dia ada di belakang rumah tempat buangan sampah. Ambil, dia pun balik cuci-cuci, bersih, buah minyak wangi, petak balik. Pesan kat Tuhan dia jangan pergi mana. Duduk tang ni je. Dia pun main ambil pula. Benda tu berlaku 3-4 kali. Sampai akhirnya Amru bin Al-Jamuh kata apa? Dia bersih apa semua, dia cuci, dia letak Tuhan dia, dan dia letak pedang di sisi Tuhan dia. Dia kata kalau dia pemain kali ni, pandai-pandai lah ni, aku dah bagi pedang. Pok ni ambil, sekali dengan pedang mereka sapu, mereka pituk di belakang tempat lunggukan sampah. Dan pada hari itulah, bila dia lihat keadaan yang kata Tuhan, yang dia dakwa Tuhan ni, lebih tengok mereka pituk lantung sampah, dia ada dengan bangkai binatang, dengan apa sekali, dengan pedang-pedang, dia mula fikir. Dia mula fikir, sampai teruk darah ni aku. Maka akhirnya dia masuk Islam, Amru bin Al-Jamuh. Siapa yang di antara latar belakang kepada pengislaman Amru bin Al-Jamuh adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Amru bin Al-Jamuh bila berlaku perang Badar, dia tak keluar, Nabi tak bagi dia pergi sebab jauh, dia orang tua. Dan anak dia adalah orang yang bertanggungjawab membunuh Abu Jahal, Muawis ibn Afra. Dan kemudiannya perang Uhud, dia keluar juga, dia minta izin dari Nabi, dan dia mendapat syahid dalam peperangan Uhud.
Itulah Amru bin Al-Jamuh, orang yang masuk Islam. Penyebab kepada dia masuk Islam adalah Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, Muaz seperti mana sahabat-sahabat hebat yang lain memulakan medan pertempuran bersama dengan Nabi dalam perang Badar. Dia menyertai perang Badar dan dia mengikuti hampir keseluruhan perang selepas daripada perang Badar sampailah kepada perang yang terakhir. Tetapi Muaz bin Jabal walaupun dia menyertai banyak perang, hampir semua perang, dia lebih terkenal dia lebih terkenal dalam bidang keilmuan. Itu tidak menafikan kata dia bukan pahlawan, dia pahlawan. Dia pergi perang, dia menyertai perang, bahkan zaman Abu Bakar, zaman Umar dia turut serta dalam banyak misi-misi perang. Tapi dia lebih terkenal sebagai seorang sarjana, sebagai seorang intelek yang begitu berbakat, yang begitu hebat, khususnya dalam bidang Al-Quran dan juga bidang perundangan Islam ataupun hukum hakam ataupun kita namakan sebagai fiqh. Ini peranan ataupun ketokohan Muaz bin Jabal lebih terserlah. Dan kalau kita bincang dalam bidang Al-Quran, nama Zaid ibn Sabit yang kita baca pada bulan lepas, Zaid ibn Sabit, di sana muncul juga seorang nama ni, Muaz bin Jabal, yang Nabi pernah lantik dia sebagai muaddib. Muaddib ni di atas dari guru lah, sebagai pendidik kepada orang-orang Mekah sejurus daripada Fathu Mekah. Lepas Nabi bebaskan kota Mekah, Nabi duduk Madinah, balik ke Mekah, bebaskan kota Mekah, orang Mekah masuk Islam. Bila dah selesai pembebasan kota Mekah, Nabi nak kena balik ke Madinah. Nabi nak kena balik ke Madinah. Maka Nabi lantik Attab ibn Usaid, seorang anak muda yang dia baru masuk Islam, tapi Nabi lantik dia jadi kita istilahkan sebagai Datuk Bandar lah kepada Mekah. Bila lantik Datuk Bandar untuk pengurusan sistem pentadbiran, okeylah, ada lah. Tapi nak ajak siapa ni? Yang nak ajak mereka, yang nak jadi lebih kurang mufti lah, nak lantik siapa? Maka Nabi SAW pada ketika itu melihat keperluan penduduk Mekah yang begitu mendesak untuk mendalami ilmu Quran, untuk mendalami dasar-dasar agama ni, maka Nabi tak ada pilihan lain. Nabi hantar Muaz ibn Jabal. Perhatikan, ketika Nabi hantar Mus'ab bin Umair dari Mekah pergi Madinah, hasilnya Muaz masuk Islam. Maka Nabi ambil pula Muaz ni yang masuk Islam 8 tahun selepas tu, Nabi hantar dia pula pergi Mekah untuk ajak pula kepada orang-orang Mekah. Begitu dia punya perjalanan kehidupan Muaz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sehingga kan Muaz ibn Jabal dia menjadi tokoh yang begitu hebat, baik di medan perang maupun di medan intelektual, medan keilmuan, sehingga dia digelar sebagai salah seorang daripada tokoh fiqh yang paling memahami tentang hukum hakam. Dalam bidang Al-Quran, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang direkodkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, kata Nabi SAW, khuzul Qur'ana min arba'ah, min Abdillah bin Mas'ud fabada'a bih wa Salim maula Abi Huzaifah wa Muaz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi SAW, ambillah bacaan Al-Quran dari 4 orang. Nabi pesan kat sahabat ni, kalau nak belajar Quran dari 4 orang ni. Nabi sebut yang pertama Abdullah ibn Mas'ud, dari dia. Yang kedua, belajar Quran dari siapa? Salim maula Abi Huzaifah. Kita tak sampai lagi kisah Salim, tapi dia salah seorang dari orang yang hebat. Saya sebut kisah-kisah dia dalam beberapa pertemuan-pertemuan sebelum ni, kita selit nama dia. Salim maula Abi Huzaifah, seorang bekas hamba. Tetapi ketika Nabi hantar sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, Umar dah ada di Madinah, tetapi yang mengimamkan salat pada waktu itu Salim, kerana kehebatan dalam bidang Al-Quran. Nabi kata nak belajar Quran, ambil dari Abdullah bin Mas'ud, ambil dari Salim maula Abi Huzaifah, ambil dari Muaz bin Jabal, dan ambil dari Ubay bin Ka'ab.
4 orang Nabi sebut sebagai Ahlul Quran. 2 dari kalangan mereka ni orang Muhajirin, iaitulah Abdullah ibn Mas'ud dan Salim maula Abi Huzaifah, dan 2 lagi dari kalangan Ansar, iaitulah Ubay ibn Ka'ab dan Muaz ibn Jabal. Nabi juga mengakui bahawa di kalangan orang Ansar yang menghimpunkan Quran, yang memang mutqin dalam bidang Quran ni, Muaz, Ubay bin Ka'ab, Zaid ibn Sabit, dan juga Sa'ad ibn Ubaid. Ini Nabi khususkan yang orang Ansar. Tapi kalau campur sekali semua 4 orang tadi, termasuklah Abdullah bin Mas'ud. Dalam bidang fiqh Nabi sebut dalam satu hadis riwayat dari Imam At-Tirmizi, Nabi kata apa? Arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa asdaquhum hayaan Uthman wa aqra'uhum li kitabillahi Ubay bin Ka'ab wa afraduhum Zaid bin Sabit wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Ala wa inna likulli ummatin amina wa inna amina hadhihi al-ummah Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Rawahu Tirmizi. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinilai sahih oleh kebanyakan para ulama. Kata Nabi, orang yang paling mencintai umatku dalam kalangan umatku adalah Abu Bakar. Orang ni paling arhamu ummati, orang yang paling jiwanya lembut, berkasih sayang. Wa ashadduhum fi amrillahi Umar, orang yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah itu Umar. Orang yang paling pemalu adalah Uthman. Orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram adalah Mu'az bin Jabal. Ni poin dia. Nabi kata wa a'lamuhum bil halali wal haram. Orang yang paling tahu tentang hukum halal haram, hukum fiqh lah. Hak ni boleh, hak ni tak boleh, hak ni halal, hak ni. Orang yang paling tahu tentang ni adalah selepas Nabi adalah Mu'az ibn Jabal. Ini diakui oleh Nabi. Dan di hujung tu Nabi kata, setiap umat itu akan ada orang yang paling jujur dan amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Maknanya apa? Kehebatan ini Mu'az mendapat pengiktirafan langsung dari Nabi, sehingga Nabi yang namakan wa a'lamuhum bil halali wal haram, orang yang paling alim, paling tahu tentang hukum halal haram adalah Mu'az ibn Jabal. Kalau Zaid ibn Sabit yang kita baca dalam pertemuan lepas ataupun 2 bulan lepas, saya pun tak apa nak pasti, kalau Zaid ibn Sabit dia mempelopori gerakan ijtihad dalam bidang faraid, sehingga kan hukum hakam faraid ni semua akan rujuk kepada Zaid ibn Sabit. Manakala Mu'az, kalau kita bincang dengan tajuk yang lebih besar, hukum hakam Islam yang lebih besar, faraid ni salah satu cabang dalam fiqh, tapi hukum hakam fiqh yang lebih umum, dia punya pelopor ijtihad dia adalah Mu'az ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika Nabi nak hantar Mu'az pergi ke Yaman, Nabi pernah hantar dia sebagai wakil ataupun sebagai duta untuk bawa agama ni pergi ke Yaman. Pergi ke Yaman, tujuan dia ajak orang masuk Islam, tujuan dia ajak Quran. Nabi lantik Mu'az, Nabi hantar Sayyidina Ali, Nabi hantar Mu'az, dan Nabi hantar Abu Musa al-Asy'ari, 3 orang. Nabi pesan kepada Mu'az, dan Nabi pesan kepada semualah yang Nabi hantar ni, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunaffiru. Ini satu pesan Nabi yang merupakan kaedah dalam kita menyampaikan agama, dan kaedah ni berguna untuk semua orang. Kan urusan dakwah ni dia bukan terhad kepada siapa-siapa, dia bukan terhad kepada orang yang bergelar ustaz, dia bukan terhad kepada urusan dakwah ni, urusan semua kita. Bila kita menerima Islam sebagai cara hidup, tanggungjawab kita sampaikan agama pada orang lain. Maka bila kita nak sampaikan agama ni, satu kaedah yang Nabi letak, yassiru wala tu'assiru, permudahkan dan jangan dipersulit. Bila nak bawa agama ni, ajak orang untuk kenal agama dengan kadar kemampuan kita lah, dengan ruang lingkup yang kita ada. Gunakan kaedah ni, yassiru wala tu'assiru. Nak ajak orang dekat agama, permudahkan, jangan buat susah. Jangan gambarkan agama ni satu benda yang payah sehingga kan orang akan menganggap payah nak ikut. Jangan, permudahkan. Tapi bukan ambil mudah, bukan buat halai balai. Permudah dalam arti kata ceritakan tentang mesej agama
Karena sifat agama itu innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Wala yushaddad dina ahadun illa ghalabah, tidak ada orang yang akan menyusahkan agama atas diri dia melainkan dia sendiri akan tertewas. Dia sendiri akan fed up. Dia buat satu benda yang bukan agama suruh tapi dia anggap agama suruh, akhirnya dia akan menyesal. Karena sifat agama itu mudah. Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, Nabi pesan kepada Abu Musa Asy'ari, Nabi pesan kepada Ali bin Abi Talib, yassiru wala tu'assiru, permudahkan dan jangan dipersulitkan. Wabashiru wala tunaffiru, sampaikan berita gembira dan jangan buat orang lari. Jangan duk cerita benda-benda yang menakutkan sampai orang tak mau dengar. Jangan. Kaedah untuk tarik orang ni, cerita tentang benda-benda baik. Wabashiru, cerita tentang khabar-khabar gembira. Wala tunaffiru, dan jangan sampai buat menyebabkan orang akan lari. Pernah Nabi tegur tentang sahabat yang bila dia jadi imam salat di tempat dia, salat fardu, dia baca panjang sampaikan orang main mengadu kat Nabi. Nabi pesan benda yang sama, jangan buat sampai orang jadi orang lari. Benda ni kena permudahkan. Inilah kaedah yang Nabi letak, dan kaedah itu sesuai sepanjang zaman dalam kita melaksanakan dan menyampaikan mesej agama. Kemudian Nabi pesan kepada Muaz, Nabi kata, innaka sata'ti qauman min ahli alkitab fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'u lak bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lak bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaikum sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa inhum ta'u laka bidzalik fa iyyaka wa karaima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hadis sahih riwayat dari Imam Al-Bukhari. Nabi kata kat Muaz, sesungguhnya kamu akan mendatangi ahlul kitab. Kamu nak pergi ni, kamu akan sampai ke tempat yang sebahagian mereka ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Karena orang Yaman sebahagiannya adalah pengikut Nasara. Maka ajaklah mereka untuk mengaku tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Pertama sekali pi sampaikan mesej utama, iaitu ajak lu kepada mentauhidkan Allah. Ajak untuk mereka masuk Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Jika mereka melakukannya, kalau mereka dah terima, mereka sanggup untuk menuturkan kalimah syahadah, maka beritahulah mereka bahawa Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam. Ajak salat kat mereka. Kalau mereka terima, maka beritahu mereka Allah mewajibkan zakat yang dikutip daripada orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin dalam kalangan mereka. Maknanya apa? Nabi nak ajak kat Muaz ni, dakwah, ajak seruan orang kepada agama, dia ada peringkat. Dia tak boleh pi borong semua, pakai nak buat semua, tak boleh. Kerana sifat agama itu tadarrush. Sehingga kan ketika syariat diturunkan kepada Nabi pun berperingkat-peringkat. Begitulah juga Nabi ajak kepada para sahabat, sampaikan agama ni kena peringkat-peringkat. Ajaklah untuk mereka sembah Allah. Bila dah mereka nak masuk Islam, mereka dah terima dah mengucap kalimah syahadah, ajak mereka tentang salat. Bila mereka dah okey dah dengan salat, dengan apa, ajak mereka pula tentang zakat. Fa inhum ta'u laka bizalik fa iyyaka wa karaima amwalihim. Kalau mereka dah terima semua ni, dah mengucap, dah sembahyang, dah zakat, dah apa, maka hindarilah perbuatan memungut harta mereka. Jaga harta mereka terpelihara, jangan duk pergi ambil suka-suka, kerana itu harta milik mereka. Wattaqi da'watal mazlum, Nabi pesan kepada Muaz di hujung, dalam duk buat kerja dakwah, dalam nak buat kerja ajak orang untuk ikut agama, hati-hati jangan sampai kamu menzalimi orang. Hati-hati, takutlah kamu kepada doa dari orang yang dizalimi, orang yang teraniaya. Sekalipun dia tak mau masuk Islam, tapi jangan menganiaya dia. Hati-hati dalam nak buat kerja ajak seruan dakwah apa pun, jangan aniaya orang. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Kerana doa orang-orang yang dizalimi tidak ada penghadang antara doa dia dengan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia mungkin orang jahat,
dia mungkin kita kata fasik, dia bukan ahli ibadah, tapi kalau dia jadi mangsa aniaya, dia tadah tangan, Allah tidak ada alasan, Allah tidak ada penghalang untuk menolak doa dia. Maka Nabi pesan kepada Muaz, jaga-jaga dengan orang yang kamu ajak. Kan bila Nabi hantar dia jadi duta ni, makna ketua dah. Bila orang masuk Islam, orang akan berada di bawah mereka. Jadi bila mereka jadi ketua, kena hati-hati, jangan sampai melakukan kezaliman kepada orang lain. Nabi tanya kepada Muaz dalam satu riwayat lain, bila pergi sana ajak orang masuk Islam, mesti orang tanya, mesti akan timbul soalan, nak buat macam mana, nak ni sembahyang. Jadi kamu nak putuskan, nak huraikan persoalan agama macam mana? Nabi tanya kepada Muaz. Kata Muaz, aku berpegang kepada kitab Allah, aku akan tengok Quran, mana ayat-ayat yang ada, aku ingat, aku sampaikan itu. Kalau tak ada, Nabi kata kalau tak ada dalam Quran, benda yang dipersoalkan tu tak ada dalam Quran, aku akan mengambil sunnah engkau, maknanya hadis. Aku akan merujuk kepada apa yang engkau pernah katakan, Tuhan pernah sabdakan, Tuhan pernah lakukan, hadis. Kalau kamu tak temui, jika kamu tak temui, kata Nabi, saya akan berijtihad. Dan saya akan berijtihad dengan pendapat, dan saya tidak akan melakukan kecuaian. Ajtahidu wala alu, kata Muaz. Aku akan berijtihad dan aku tak akan melampau. Inilah hadis yang menjadi sumber, yang menjadi dalil kepada persoalan ijtihad. Kalau dibincang dalam usul fiqh, bila bincang tajuk ijtihad, dia akan bawa hadis ni. Nabi akui, Nabi pegang dada Muaz, Nabi kata segala puji bagi Allah yang membantu, yang memimpin duta Rasulullah kepada perkara yang diredai oleh Rasulullah. Maknanya jawapan Muaz tu, Nabi akui, oh macam ni betul. Maknanya proses mula dalam berhukum ni apa? Quran. Tak ada dalam Quran, sunnah, hadis Nabi. Kalau tak ada dalam hadis juga, ijtihad. Tapi ijtihad itu wala alu, kata Muaz. Bukan ijtihad ikut dan, tapi ijtihad yang tidak melampau, berpandukan kepada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi jumpa dengan Muaz. Nabi kata kepada Muaz, inni la uhibbuka ya Muaz. Faqultu wa ana uhibbuka ya Rasulullah. Hadis riwayat dari Imam An-Nasai. Nabi jumpa Muaz, Nabi kata kat Muaz, wahai Muaz, aku mencintaimu dengan nama Allah. Ni Nabi sebut ni. Nabi sebut kat Muaz, aku mencintaimu dengan nama Allah. Maka Muaz bila dengar tu, Muaz jawab, wa ana uhibbuka ya Rasulullah, demi Allah aku juga mencintaimu dengan nama Allah. Maknanya apa? Ini satu pengiktirafan dan penghormatan yang luar biasa yang Nabi bagi secara khusus kepada Muaz. Dan Muaz waktu tu usianya muda, dia masuk Islam umur 18, duduk dengan Nabi lebih kurang 10 tahun, muda lagi. Nabi bagi satu pengiktirafan khusus, Muaz, aku cinta kepada kamu demi Allah. Dan Muaz balas balik dengan kata, ya Rasulullah, aku juga cinta kepada engkau demi Allah. Oh, hebat. Hebat pengiktirafan ni. Selepas daripada Nabi sebut tu, dalam hadis lain Nabi kata kepada Muaz, wahai Muaz, jangan engkau tinggalkan satu doa setiap kali lepas salat. Setiap kali lepas salat jangan kamu tinggalkan ungkapan ini. Hadis tu hadis sahih. Ungkapannya yang berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrik, untuk mengingati engkau, wa syukrik, untuk mensyukuri segala anugerah engkau, wa husni ibadatik, bantulah aku untuk memperelokkan ibadah kami kepada engkau. Nabi pesan khusus kepada Muaz, dan pesan itu Muaz sampaikan pula kepada kita, jangan tinggal doa ni fi kulli duburi salah, lepas tiap kali salat. Sebab itu sebahagian dari para ulama kata doa ini boleh dibaca dalam tasyahud di hujung, sebahagian kata baca selepas salat pun tak ada masalah, yang penting baca.
Orang yang menyebut kata diri dia mencintai Nabi, dia kena banyakkan zikir dalam kehidupan dia. Wirid zikir ni kena ada dalam kehidupan. Barulah kita jadi orang yang boleh klaim, boleh dakwa diri kita sebagai pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut kita pencinta Nabi kita, tapi kita tak ada zikir dalam kehidupan kita, tak ada wirid-wirid, tak pernah duk sebut tentang apa yang Nabi ajak kepada sahabat, itu jauh lagi. Maka nak kena sebut salah satu ungkapan yang warid, wirid yang warid, zikir yang warid, yang ada nas. Ni zikir ni, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Cukup ringkas. Ada 3 benda yang Nabi minta, yang diajar kepada kita. Ya Allah, bantulah kami ala zikri, untuk mengingati Engkau. Ya Allah, bantulah kami untuk mensyukuri segala nikmat Engkau. Ya Allah, bantulah kami untuk memperelokkan ibadah. Ibadah kita solat, kita semayang, kita puasa, kita apa ni, itu ibadah. Nak bagi cantik. Sebab ibadah ni dia berkaitan dengan kualiti dalaman hati tu macam mana. Maka kualiti dalaman tu benda yang Allah Ta'ala pegang. Hati kita ni minta dari Allah, ya Allah, bagi kami ibadah ni boleh cantik. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muaz, bila Nabi pesan dekat dia, bila Nabi sebut tentang pengiktirafan Nabi kasih dekat dia, makna dia jadi sangat terkesan. Dan kemudian sebelum dia nak pergi Yaman, Nabi nak hantar ni, Nabi pesan lagi, Nabi sebut satu lagi. Nabi kata, ya Muaz, innaka asa alla talqani ba'da ami hadha wa la'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi, wahai Muaz, boleh jadi kamu tak akan berjumpa dengan aku lagi selepas tahun ini. Kamu hanya mampu berjalan di masjid ini dan juga di perkuburan, di kubur aku, di makamku. Nabi pesan kepada, Nabi sebut pada Muaz. Dan Muaz bila Nabi sebut ni, dia, sebab benda yang Nabi sebut ni walaupun diakui Nabi bukan kata tahu masa depan, tapi bila Nabi sebut, sahabat yakin lah. Dan Muaz rasa gundah gulana, dan rasa macam betul kan ni. Tapi oleh kerana arahan Nabi untuk pergi Yaman, dia pergi. Dan ternyata apa yang Nabi sebut itu betul. Bila dia pergi sana, itulah pertemuan terakhir Muaz dengan Nabi SAW. Bila dia pergi Yaman, lebih kurang 1 tahun dia duduk di sana. Maka Nabi SAW pada tahun itulah kewafatan baginda SAW. Dan ketika itu Muaz berada di Yaman. Muaz berada di Yaman pada ketika Nabi wafat. Kemudian bila dah Nabi wafat, selepas itu Muaz balik ke Madinah. Zaman Abu Bakar, Muaz menjadi di antara orang penting kepada Abu Bakar di Madinah. Dia menjadi seorang tokoh tempat rujuk khusus dalam bidang hukum hakam. Umur baru 30-an, ataupun kita katakan 30 lah, ataupun 29 lebih kurang kalau kita bilang balik secara lebih tepat. Di hujung usia 20-an, tapi dia menjadi pakar rujuk tentang masalah hukum hakam. Sehingga ada permintaan dari kalangan orang-orang yang duduk di luar untuk hantar Muaz pergi sana. Dan Abu Bakar okey, macam nak setuju lah, tapi Umar tak setuju. Umar dia larang, dia kata jangan. Kalau hantar dia pergi sana, pergi Syam ke pergi mana ke, Madinah tak ada orang yang akan kita rujuk tentang persoalan hukum hakam. Begitu tinggi penghormatan Umar kepada Muaz, sedangkan Umar ketika itu sudah berusia lebih dari Muaz. Dia berusia jauh, beza usianya jauh dengan Muaz, tapi penghormatan kepada ilmu. Sebab itulah kita diajak untuk hormat orang ni. Dari sudut usia ialah satu bab, tapi dari sudut ilmu perlu juga untuk diberikan penghormatan. Dia mungkin lebih muda dari kita, dia mungkin, tapi ilmunya macam Umar, dia hormat begitu kepada Muaz ibn Jabal radhiyallahu an. Bila Abu Bakar wafat, naik Umar yang tadi ni berkerah tak mau hantar Muaz pergi luar, tapi bila sampai zaman pemerintahan dia kena ubah ijtihad. Sebab apa? Sebab keadaan memerlukan. Bila dia jadi khalifah, dia jadi Amirul Mukminin, dia dapat surat dari Yazid bin Abi Sufyan, salah seorang daripada general yang dilantik oleh Abu Bakar untuk pergi ke arah Syam sana. Jadi dapat surat. Surat tu di antara lain tulis,
Kawasan Syam ni kawasan yang didiami oleh pelbagai golongan, ramai orang, macam-macam latar belakang. Dan di sini sangat memerlukan kepada orang yang boleh mengajarkan Al-Quran dan juga syariat Islam ni. Oleh kerana kan waktu tu Islam baru masuk, berkembang sampai Syam, sampai mana. Jadi mereka perlu untuk nak kenal agama, nak kena ada guru, nak kena ada orang yang khusus untuk hantar. Jadi Umar bila dapat surat ni, dia pun tengok-tengok perhati dalam kalangan sahabat-sahabat ni yang boleh untuk bawa tugas sebagai orang yang mengajarkan Quran dan mengajar hukum hakam agama ni, dia duk nampak ada 5 orang. Di kalangan orang-orang sahabat-sahabat ni dia duk nampak 5. Tapi dalam kalangan 5 orang ni, 2 dia ketepikan kerana faktor usia. Abu Ayyub Al-Ansari ataupun nama dia Khalid ibn Zaid, dan juga Ubay ibn Ka'ab. Dari sudut layak, okey, mereka layak ahli Quran, mereka boleh nak ajar Quran, mereka boleh nak ajar syariat, mereka boleh nak ajar hukum hakam. Tapi kerana faktor usia yang begitu tak mengizinkan, Umar gugurkan nama mereka 2. Berbaki 3 orang. Yang Umar dari sudut kritik, Umar ni seorang yang, kalau kita baca dan kita pernah bincang dah tajuk Umar begitu panjang lebar, dia seorang yang sangat teliti ketika nak lantik pegawai-pegawai dia. Tak kira lah pegawai itu memikul tanggungjawab urusan kewangan ke, urusan pentadbiran ke, urusan hukum hakam, dia sangat teliti. Dan syarat dia begitu ketat. Jadi dalam pemerhatian dia, yang nak bawa tanggungjawab pergi ajak orang-orang Syam tentang agama ni, berbaki 3 orang. Iaitulah Ubadah bin As-Samit, Abu Darda dan Mu'az bin Jabal. Ini ya, 3 orang ni. Dan dia buat satu keputusan, dia hantar 3-3. Dia hantar Ubadah bin As-Samit, dia hantar Abu Darda, dan dia hantar Mu'az bin Jabal. Kerana wilayah Syam itu begitu besar, memerlukan kepada beberapa orang, tak cukup dengan seorang. Sebab Syam dia merangkumi Jordan, merangkumi Syria, merangkumi Palestin dan Lubnan kalau ikut negara hari ini. Begitu luas. Jadi memerlukan kepada beberapa orang dihantar. Umar segera hantar 3 orang. Ubadah bin As-Samit, Abu Darda, dan juga Mu'az bin Jabal. Ubadah bin As-Samit diarahkan untuk pergi duduk di Homs. Homs satu kawasan ataupun disebut juga Hims. Mu'az bin Jabal duduk di kawasan lebih dekat dengan Palestin, dan Abu Darda menempati Dimashq ataupun Damaskus dalam sebutan hari ini. Jadi 3 tokoh sahabat ni Umar yang hantar mereka pergi ke sana. Dan Mu'az bin Jabal, dia terkenal sebagai seorang watak yang tidak banyak bercakap. Walaupun dia orang hebat, dia ahli Al-Quran, tapi dia tidak banyak bercakap. Dia lebih suka untuk berdiam. Pernah diriwayatkan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dia kata, aku bersama dengan beberapa rakan-rakan memasuki masjid di satu kawasan di Syam. Bila aku duduk sana, aku tengok 30 orang, lebih kurang sekitar 30 orang sedang duduk mengelilingi seorang pemuda, anak muda yang matanya dihiasi celak dan giginya putih bersinar. Jika orang berselisih mengenai satu-satu hukum, mereka akan meminta pendapat pemuda itu. Jadi Abu Muslim Al-Khawlani ini dia cerita. Dia kata, satu hari aku masuk kawasan masjid dan aku tengok orang duduk keliling. Seorang anak muda yang dia tak kenal, berketerampilan nampak, tapi kalau mereka bincang tajuk masalah fiqah, mereka berbalah apa, mereka tanya dia, dan dialah akan berikan kata putih. Lalu kata Abu Muslim, aku pun tanyalah, siapa dia ni, nampak hebat ni, siapa dia ni. Mereka kata, inilah Mu'az ibn Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pengiktirafan yang diberikan oleh para sahabat dan juga orang yang datang kemudian bila mereka menyaksikan kehebatan dan watak Mu'az ibn Jabal. Umar bin Al-Khattab pernah menyampaikan satu khutbah. Kata Umar, sesiapa yang ingin belajar fiqh, maka datanglah bertemu dengan Mu'az bin Jabal. Nak belajar hukum hakam ni, apa pergi jumpa dia ni. Ini pengiktirafan langsung dari Umar. Tadi Mu'az dapat pengiktirafan direct dari Nabi. Ni dia dapat pula pengiktirafan daripada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-18 Hijrah,
kawasan Syria, kawasan Palestin pernah dilanda satu wabak penyakit. Nama dia Ta'un Amwas. Ta'un Amwas ni pun ada perbahasan lah. Ada kata Amwas tu nama tempat dan sebagainya. Dia merebak begitu pantas. Dan virus penyakit ini telah meragut ramai orang, mencecah angka puluhan ribu umat Islam yang berada di Syam, khususnya di wilayah Syria, di Palestin dan sebagainya. Dan bukan takat dia kena kepada orang-orang Syam, dia turut terkena kepada Gubernur Syam sendiri, iaitulah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, yang gugur syahid dalam peristiwa itu. Maknanya meninggal dengan sebab ta'un, dianggap sebagai orang yang syahid. Abu Ubaidah bila dia kena penyakit ni dan dia merasai kata dia dekat dengan saat kewafatan, maka diberikan tanggungjawab untuk ganti dia kepada Muaz bin Jabal. Dan Muaz lah yang ketika dia meninggal, Muaz lah yang menjadi imam kepada salat jenazah Abu Ubaidah. Jadi bila Muaz dilantik, dia dapat pikul tanggungjawab tak lama, beberapa bulan saja, kerana Muaz juga terkena dengan wabak penyakit yang sama dan dia terkorban pada tahun 18 Hijrah ketika usianya kita kira-kira 36 tahun lebih kurang, ataupun 35 tahun. Usianya lebih kurang 35 atau 36 tahun. Maknanya apa? Muda. Itu yang saya sebut awal tadi. Dia masuk Islam ketika usia remaja, dia meninggal ketika usia masih muda, tetapi itu tidak menghalang daripada tinta mencatatkan Muaz bin Jabal salah seorang daripada tokoh yang banyak berjasa dalam perkembangan Islam. Dan makamnya dikebumikan di sekitar kawasan Irbid yang hari ini berada dalam wilayah Jordan, dalam negara Jordan. Di utara Jordan ada satu kawasan nama Irbid. Di sekitar kawasan Irbid dikebumikan Muaz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, seorang tokoh dalam pahlawan Islam, tokoh dalam bidang intelektual, seorang sarjana, seorang tokoh Quran, seorang tokoh fiqh, dan dia juga diakui sebagai perawi hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muaz, dan dia juga menyampaikan hadis kepada ramai para sahabat, dan dia meriwayatkan hadis juga ramai dari para sahabat. Ini cerita ringkas tentang yang boleh kita istilahkan sebagai legenda muda di kalangan orang-orang Madinah ni. Kan legenda ni tokoh lah. Biasanya legenda ni orang-orang lama, tapi dia ni legenda yang muda. Usianya tak panjang, 35 tahun ataupun 36 tahun lebih kurang. Tapi dia meninggalkan satu legasi yang begitu hebat dalam perkembangan dakwah Islam, khususnya dalam bidang perkembangan Al-Quran dan juga fiqh Islam, hukum hakam Islam, kerana mendapat pengakuan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa a'lamuhum bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Orang yang paling alim dalam bidang hukum hakam adalah Muaz bin Jabal, dan lebih hebat, dia menjadi orang yang mendapat pengiktirafan langsung, wahai Muaz, aku kasih kepada kamu demi Allah, dan aku pesan jangan tinggal doa ini, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan bacaan ringkas kita tentang tokoh ini menambahkan lagi rasa kasih kita dan rasa dekat kita kepada generasi agung para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita bicarakan pula tentang tokoh-tokoh yang lain jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini memberikan kebaikan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.